Nampak teacher. Awak nampak apa? Yes, berambiguity. Okey bagus ya. Okey, lepas tu ada apple, ada pencil kan, ada star. Okey, jadi pernah tak dengar perkataan ambiguity? Tak. Pernah? Tak. Awak. Betul. Betul. Kalau kita tak belajar MAT memang kita tak pernah dengar lah. Okey, ambiguity saya tak pasti maksud dia dalam bahasa Melayu yang sebenarnya, tapi dalam matematik ni maksudnya dia susah juga nak cakap dia ada maksud dia tapi memang pelik lah bahasa dia. Yang saya faham ambiguity ni sebenarnya apa yang berlaku adalah kita nak cari satu lagi segitiga di dalam segitiga. Yang itu saya faham lah. Okey. Kejap ni saya tengok dah record belum. Takut tak record rugi. Okey dah. Jadi kat sini untuk permulaan, semuanya awak boleh tengok dalam buku teks masing-masing bawa balik buku teks kan. Okay, so you all boleh buka buku teks you all, boleh tengok. Tak pasti muka surat berapa saya lupa, tapi dia depan-depan dekat bahagian petua sinus. Dia letak case ambiguity ni dekat bahagian petua sinus. Sebelum masuk petua kosinus, dia ada satu ruangan kecil je case ambiguity. So awak boleh tengok dekat situ. Okay. Macam ni dia nak bagi tahu kalau dia tak bercantum tak bercantum ni kan. Maksudnya kat sini dia buatlah A kurang daripada H. Mana H? Ni H. Okay. Maknanya kuranglah A tu lagi pendek daripada H. Maka dia tiada segitiga yang wujud. Memang tak adalah sebab tak bercantum kan. So macam mana nak ada segitiga kat sini? Kan? So dia tak bercantum. Okay, jadi kat sini yang seterusnya adalah kalau awak tengok A sama dengan H. Maknanya H ni yang tengah-tengah yang dia punya tinggi. H adalah height, tinggi Jadi kalau panjang dia sama dengan tinggi maka dia adalah dia hanya ada satu segitiga yang wujud. Ni satu segitiga. Ni pun sama satu segitiga. Okey, yang ini dia buat yang ni case A sama dengan H, yang ini A besar lagi daripada C. Maksudnya panjang yang sebelah sana, panjang A ni lebih besar daripada C. Sebenarnya apa yang kita nak apa yang cikgu nak sampaikan adalah okey, dalam ambiguity ni sebenarnya kita nak cari dalam satu segitiga tu dia wujud satu lagi segitiga. Kalau macam ni tak ada segitiga yang wujud langsung. Okey, kalau yang ini hanya ada satu je. Yang ni pun ada satu je segitiga yang boleh wujud. Okey, kalau yang kat bawah ni dua segitiga yang wujud. Okey, maksudnya apa? Kalau awak tengok dekat sini, nilai A ni dia lebih kecil daripada H dengan C. Okey, maknanya sekarang ni ni H. Kalau kita tengok macam ni kita pening apa benda A, H, C tu. Sebenarnya kalau awak nak tengok kat sini, awak lukis je dalam satu segitiga ni bila awak letak H ni awak akan nampak ada dua segitiga. Yang ini pun sama, satu, dua. Okey. Kalau macam ni kalau kita buat macam ni kan, yang kat atas ni kan kita nampak macam seolah-olah ada dua juga kan. Tapi dia tengok keadaan juga. Kalau macam ni dia mesti A besar daripada C, dia tak kira, dia hanya satu je. So maksudnya sekarang ni kita nak tengok segitiga yang lain tu, kenapa? Sebab kita nak cari luas segitiga yang lagi satu tu. Selalu soalan dia macam tu lah, sama ada kita nak cari panjang, sudut ataupun luas. Okey, jadi contoh kalau awak ada satu segitiga, kan segitiga tak kisahlah awak lukis macam tu. So sekarang ni dia mungkin ada lagi satu segitiga. Satu, dua kan. So mungkin yang awak cari selama ni, maksudnya yang soalan sebelum ni mungkin kita cari yang segitiga kedua. So nanti bila masuk ambiguity, soalan seterusnya dia minta kita cari luas untuk segitiga yang pertama. Maksudnya dalam satu segitiga tu ada dua segitiga. Yang ni lah, kalau macam ni contoh dia lebih kepada yang inilah. Okey. Jadi ini sebenarnya dia hanya nak bagi tahu dalam segitiga tu boleh jadi ada lagi satu segitiga. Itu je. Okey, yang awak perlu faham lah. Okey, kalau awak tengok kat sini memang pening sikit. C, apa C? C di antara A dengan H ni maksudnya H ni mesti lagi besar H ni mesti lagi besar.
daripada A dan C. Macam tu. Kalau kita baca lah, maksudnya A tu nilai dia tengah-tengah. Maknanya nilai H ni tingginya mesti lagi besar daripada CC dia. Kalau kita baca lah dia punya carta tu. Kalau ni, maksudnya A ni kan, nilai A ni dia mesti lagi kurang daripada nilai H dan juga A ni mesti besar daripada C. Kalau kita tengok macam tu pening lah, ya, pening. Okey, jadi apa kata kita tengok terus pada ambiguity. Ini dia hanya nak bagi tahu dalam segitiga ada segitiga lain. Jadi kita terus pergi pada ambiguity lah. Okey, sebelum saya pergi nak tanya apa-apa tak pasal ni? Ada apa-apa nak tanya? Hello? Tak ada. Tak ada Ke confused nak tanya apa? Apa nak tanya ni macam tak ada. Kalau tak ada cakap tak ada Okey, mungkin Teruskan je dulu. apa dia? Cikgu sambung je dulu, nanti baru ada soalan. Oh ya, okey. Saya sambung dulu ya. Ada orang baru masuk ke? Kejap. Ya. Ada orang masuk. Okey, jadi kita pergi pada ambiguity terus. Ni. Kes berambiguity wujud jika. Okey, yang ni nanti saya akan lukis. Jika diberi panjang dua sisi, kan, serta satu sudut bukan kandung dan sudut tu adalah tirus. Okey, apa maksud sudut bukan kandung? Kita dah belajar tau yang sebelum ni dalam petua kosinus, yang kita kapit tu kan, itu sudut kandung. Kejap saya lukis ni ada satu segitiga, contohnya lah. Okey, contoh sini 6 cm. Sini berapa ya? Nak 5 cm lah contohnya. Okey. So, dia letak sudut kat sini, mungkin dia letak kat sini 56 darjah. Okey, jadi kat sini kalau ini dia adalah segitiga ambiguity. Kenapa cikgu cakap segitiga ambiguity? Kalau bukan ambiguity, ni kan syarat dia mestilah kalau baca dia ada dua sisi. Okey, lepas tu serta satu sudut bukan kandung. Ni kira ambiguity lah. Okey, serta satu sudut bukan kandung. Macam ni, maknanya dia ada dua sisi, dia bagi dua sisi kat sini, lepas tu ada satu sudut bukan kandung. Dan sudut tu mestilah tirus. Tirus lah sebab kurang daripada 90 adalah sudut tirus. Okey, sudut kandung tu macam mana? Kalau tiba-tiba dia letak kat sini 70. Kan? Contohnya gambar rajah yang seterusnya kalau dia lukis macam ni. Macam ni. Okey, dia buatlah sini 12, sini 13. Lepas tu dia letak kat sini berapa? 77. Contohnya kan? Okey, kalau ini bukan case ambiguity. Kalau ini bukan. Kenapa bukan? Sebab dia sudut kandung. Ini kita panggil sudut kandung dia dikapit. Dikapit tu adalah sudut kandung Jadi kalau macam ni dia bukan ambiguity sebab dia adalah dikapit. Dia kapit Kenapa tak boleh Sebab kalau ambiguity ni kita kena bina satu segitiga lain. Kalau kita bina segitiga, contohnya kita bina segitiga tu dekat sini, tak boleh sebab kita akan pecahkan sudut ni. Sebab tu dia tak boleh, syarat dia tak boleh sudut kandung. Tak boleh sudut kapit tu okey. Ni saya padam balik. Kat sini. Ni kan, kalau sini macam tadi berapa? 77 kan. Dia tak boleh sudut kandung sebab nanti kita nak pecah, kita akan kacau apa? Kita akan kacau sudut tu. Jadi tak boleh lah, ini bukan ambiguity. Kalau macam ni dia ambiguity, maknanya dua sisi dan satu sudut bukan kandung. So kalau kita pecah pun dia, kalau kita nak pisahkan dia, jadikan dia satu lagi segitiga. Contohnya saya buat lagi satu segitiga, dia tak kacau sudut. Nampak kan? Ni segitiga yang pertama, ni segitiga kedua contohnya. Macam tu. Okey, jadi dia pecahkan kat sini dia tak kacau. Sebab tu syarat dia mesti sudut bukan kandung. Maknanya kat mana-mana tak kisahlah. Tapi mesti tirus. Kalau cakar tak boleh. Nanti awak akan jumpa kot soalan yang kalau cakar dengan bukan cakar lah. Macam tu. Okey. So ingat dia mesti panjang dua sisi dan satu sudut bukan kandung. Okey, kedua sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung lebih pendek. Lebih pendek daripada sisi yang lagi satu. Ni pening sikit ni.
Okey, lebih pendek daripada sisi yang satu lagi iaitu C, tetapi lebih panjang daripada tinggi. Tinggi H. Dah pening ya. Okey. Ni contoh ni saya tak pasti betul ke tak. Okey, jadi maksudnya sekarang ni satu syarat lah kita nak tahu dia ambiguity ke tak. Satu lagi sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. Yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. Yang ni lah contohnya kan. Okey, mesti A ni lah. Ni kira A lah. Okey, mesti lebih pendek daripada sisi yang lagi satu. Betul lah kalau ikut 5 memang lagi pendek daripada 6. Tetapi lebih panjang daripada tinggi. Maknanya kalau sini 5, kat sini tak boleh 5 lah. Kat sini mesti 8 ke. Macam tu. Okey. Maksudnya A ni lebih panjang daripada tinggi H. Tu syarat dia. Tapi sebenarnya dalam periksa sebenar dia tak tanya pun syarat. Dia dah bagi tahu siap-siap dah. Segitiga ni ambiguity. So kita buatlah apa yang dia minta. Macam tu je. Okey. Soalan. Boleh faham Maknanya sisi yang menghadap sudut bukan kandung ni mesti lagi pendek daripada yang ni. Okey, kalau sini 5, sini mesti lebih besar lah. Macam tu. Okey. Ini dia punya ambiguity wujud. Dia hanya wujud jika dua keadaan. Inilah maksudnya dia hanya wujud jika dua keadaan. Satu keadaan yang tadilah, dua panjang sisi dengan satu sudut bukan kandung, dan lagi satu sisi bertentangan, dia punya ni lagi pendek daripada kat sini dan lebih panjang daripada dekat H. Itu syarat dia. Kenapa ambiguity tu wujud. Dia guna dalam kehidupan selalunya mungkin dari segi penentuan eka kawasan ke, maksudnya kalau ada tanah kan, dia nak bahagi kan, nak bahagi tu dia mungkin ada pengiraan sudut dia nak bahagi tu, mungkin dia guna ambiguity. Macam tu. Tapi tak adalah itu advance sangat rasanya. Okey. Jadi maksudnya ambiguity ni dia hanya wujud untuk syarat-syarat macam ni lah. Kalau yang ini dia tak wujud. Okey. So nanti kita tengoklah kalau ada aplikasi pada soalan harian. Memang ada pun. Okey. So kita pergi soalan basic dulu. Jadi kat sini masa ini sebenarnya kan dalam silibus lama dia tak adalah detail sangat belajar ambiguity ni. Tahu-tahu je ambiguity. Macam tu. Dia tak detail. Kalau KSSM ni dia suruh detailkan. Jadi awak kena tahulah syarat dia. Okey. Sebab soalan keluar, tentukan. Nampak ni. Tentukan sama ada ambiguity ke tak. Kalau soalan dulu, soalan KBSM dia tak ada tentukan. Dia dah bagi tahu ni ambiguity. Senang. Sekarang ni soalan KSSM kita kena tentukan. So awak kena tentukan, awak kena tengoklah pada syarat. Okey, kat sini ni contoh 4 ni. Saya pilih-pilih juga contoh dalam buku tu sebab nak shortcut. Nak jimat masa. So saya pilih yang mana saya rasa sesuai lah dengan apa yang kita nak, objektif saya hari ni. Macam tu. Okey, jadi kat sini tentukan sama ada wujud case ambiguity bagi setiap segitiga yang berikut dan jelaskan. Okey, ini soalan sekarang soalan dulu dia tak ada. Dia terus bagi tahu itu ambiguity. Kira luas. Macam tu. Okey, jadi kat sini kita tengoklah, kena ingat balik tentukan. Jadi kat sini selalu yang tadi yang B tu, syarat B tu kan A lagi pendek daripada sisi lagi satu. Lepas tu daripada H kan, kena panjang daripada H. Yang H tu sebenarnya dia tak kenapa pula ni? Sekejap dia kena tutup ni. Mengganggu. Yang H tu dia jarang tekankan lah. Yang H tu jarang Okey, ni saya padam. Jadi kita tentukan kat sini, adakah soalan A ni ambiguity ke tak? So jawapan dia ialah ya, wujud case ambiguity kerana sudut bukan kandung dekat sini lah. Sudutnya duduk kat sini, so dia bukan kandung. Okey, kalau kandung tu dia kapit. Kalau kapit dia macam ni nampak dia kapit. 21 dengan 17. Ni nampak dia kapit. Bila kapit je bukanlah jawapan dia. Walaupun kat sini tak kapit. Tapi dia tak boleh. Salah satu wujud dia dah bukan dah. Macam tu Okey, tak apa. Ni nanti dulu. Ini saja tu contoh. Okey, jadi kat sini awak tengoklah. Satu sudut bukan kandung. Okeylah. Dan sisi RQ lebih pendek. RQ lebih pendek daripada PR.
tetapi lebih panjang daripada tinggi. Tinggi mungkin kita tengok pun dah tahulah. Okey, kalau misalnya tiba-tiba soalan keluar macam ni. Dia buat benda yang sama. Tidak logik. Sekejap. Saya buat gambar rajah supaya awak nampak. Dia buat macam ni. Dia ke sini pula. Sudutnya kat sini. Ni berapa? Ni kita buat 3, yang ni kita buat 6. Ni 30 contohnya. So kalau ini bukan MVGT lah. Okey, kalau tengok kalau macam ni, sudut dia bertentangan dengan, sudut bukan kandung tu bertentangan dengan sisi 6 ni. Tapi kalau kat sini dia bukan MVGT sebab 6 ni lagi tinggi nilainya daripada 3. So yang kes ni bukan. Nampak kan? Maknanya untuk MVGT ni dia mesti sisi kat sini ni nilai dia lebih kecil daripada sisi lagi satu ni. Kat situ. Okey, yang kat bawah ni tak kisahlah. Yang sebelah dia bertentangan dengan dia. Okey, boleh faham Kalau macam ni dia bukan MVGT sebab sisi ni nilainya lagi besar. Jadi awak kena tahulah definisi MVGT. Okey. So kita tengok soalan A ialah wujud. So explanation tu, jelaskan tu kena jelaskan dengan detail lah. Maknanya awak kena bagi maksud dia, wujud kerana sudut RPQ ni bukan sudut kandung. Lepas tu bagi tahulah sisi RQ lagi pendek daripada PR. Kalau awak jawab ya je, awak hanya dapat 1 markah. Sedangkan soalan ni 3 markah. Ya 1 markah, explanation dua benda 2 markah. So 3 lah macam tu So awak kena explain. Okey, soalan B wujud tak MVGT? Kalau ikut jawapan tidak wujud lah. Jawapan dia tidak wujud ni. Kenapa tak wujud? Kerana 2 sudut telah diberi. Ni ayat dia senang lah. So 2 sudut dibagi. Dia kan sebenarnya kalau bagi 4 sudut pun tak apa, tapi kalau kita tengok pun dia punya syarat pun dah salah lah. Sebab dia dah dikandung So ni dah tak memenuhi lah. Okey, dah tak memenuhi ni. Okey, kalau awak tengok dekat sini soalan A ni dia ada buat gambar rajah ni. Awak nampak kan dia buat Q1. Q1 kan. Jadi kat sini rupanya dalam segitiga yang besar tu boleh wujud satu lagi segitiga. So maknanya dalam satu segitiga yang besar tu dia ada 2 segitiga sebenarnya. Okey, satu segitiga mungkin sudut tirus, satu segitiga mungkin sudut cakar. Tengok pada soalan nantilah. Tapi maknanya MVGT ni kita akan ada 2 segitiga. Dan sebenarnya kalau awak nak tahu, segitiga yang kedua tu sebenarnya dia akan dapat segitiga sama kaki. Dia akan dapat segitiga sama kaki. Nanti saya akan explain lebih kat situ lah. Okey, dia akan dapat satu segitiga sama kaki. Kenapa? Nanti kita explain. Okey, jadi untuk setakat yang ni ada soalan tak? Tak dengar lah. Tak ada? Tak ada. Tak ada Okey, alhamdulillah. Okey, tak ada. Bagus. Kita pergi terus pada contoh soalan. So lepas ni nanti awak buat. Okey, tengok ni contoh soalan SPM. Silap, bukan soalan SPM, soalan trial SPM. Jadi saya nak bagi contoh KSSM punya soalan memang tak ada. Memang tak ada contoh kecuali dalam buku teks Jadi saya cuba carilah soalan KBSM pun supaya awak nampak ambiguous tu dia macam mana soalan dia. Okey, kalau awak tengok B ni, soalan B dia ada soalan A. Soalan A dia panjang lah, cari sisi, cari luas. So ni B selalu ambiguous ni dia jatuh pada soalan B. Okey, macam mana kita nak tahu dia ambiguous? Kalau syllabus lama, dia akan ada prime, image ke apa macam tu lah, dia ada prime kat sini. Ni, A prime, B prime, ni lah, prime. Jadi kalau ada prime, ni dalam BI, ni dalam BI kalau BM samalah, prime. Kalau dalam kalau prime ni kita tahu dah, okey ini adalah case ambiguous. Jadi aku kena lukis satu lagi segitiga sama kaki. Itu konsep yang KPSM punya syllabus. Maknanya ambiguous tu kita tahu yang kita kena lukis segitiga satu lagi yang sama
kaki. Segitiga sama kaki lah. Okey, jadi kat sini kita tengok contoh dia. Ni segitiga yang dia bagi Ni penyataan dekat atas ni tak ada apa-apalah. ABC ialah sudut tirus. Okey. Macam tu je. Okey, jadi sekarang ni kita tengok soalan pertama dia suruh lukis. Dia suruh lakar dia bukan suruh draw, dia suruh sketch. Okey, lakar. So bila lakar, you tak perlu bagi unit betul-betul. Maknanya kalau 9.5 tu tak perlu 9.5 betul-betul. Tak muat kertas. Sebab tu dia sebut perkataan lakar. Kalau dia sebut draw, lukis. Lakar, lakar is sketch. Kalau draw, lukis. Kalau draw, you mesti ikut betul-betul. Kalau 40.5 darjah, you mesti 40.5 darjah. Macam tu. Tapi sekarang ni lakar sahaja. So lakar tak perlulah kita just buat biasa-biasa je. Maksud tak perlu follow betul-betul dia punya exactly value lah. Okay, jadi kita tengok soalan pertama. Sketch triangle ABC. A prime, B prime, C. So soalan dia saya baca. Takut tak nampak. Satu segitiga ABC. Okay, sekarang kita fokus pada ABC punya triangle. Yang atas tu dia ada dua ni. Maksudnya ni ada dua segitiga dah kan. Sebenarnya dalam ABC ni ada lagi satu. Macam tu. Okey, kalau awak tengok syarat dia. So kita tengok syarat dia sebelum kita jawab Okey, syarat dia sudut bukan kandung. Okey, betul dah. Sisi dekat sini yang bertentangan dengan sudut bukan kandung ni, sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung ni mesti lagi rendah nilainya daripada 12.3. Betul lah. Maknanya dia adalah MBGT. Macam tu. Itu syarat lah dari segi syarat. Okey. So budak-budak tingkatan 5 tahun ni dia orang tak tahu pun benda ni dia orang tak belajar. Dia orang tak belajar detail. Dia orang tahu-tahu lukis je. Okey, so sekarang ni dia cerita pasal ABC. Segitiga ada kat atas ni kalau awak nampak ada segitiga ADC. Yang ini kan yang colour pink ni awak tak payah tengok lah. Awak tak payah sibuk tengok yang colour pink. Awak tengok yang bawah je ABC. Macam tu. Okay, so sekarang kita fokus pada yang bawah ni je yang colour pink tu you all tak payah tengok. Sebab saya nak besarkan soalan ni sebenarnya. Tak berapa nak nampak. Sekejap. Okay, jadi kat sini dia kata satu segitiga A prime, B prime, C prime mempunyai ukuran yang sama seperti segitiga ABC. Di mana AC prime 12.3, CB, C prime, B prime 9.5, sudut semua maksudnya tetapi berbeza bentuk dengan segitiga ABC. Sekarang ni dia soalan ni dia nak awak lukis satu segitiga yang sebiji macam dalam ABC ni, sebiji. Maksudnya nilai dia sama. Maknanya AC mesti 12.3, CB mesti 9.5, sudut mesti 40.5 tetapi bentuk lain. Kan? Sekarang ni yang awak ada, sekejap saya lukis. Ada orang masuk tu nampak ni. Ni kan. Ni yang asal lah. Ni saya lukis balik keluar A, C, B 40.5. Buruknya tulisan 12.3, 9.5. Macam Jepun. Macam tulisan Korea. Okay, 40.5. So sekarang ni dia suruh lukis sebiji macam ni, sebiji macam segitiga ni tapi bentuk lain. Macam mana tu? Itulah MBGT Nanti saya akan terangkan. Sekejap saya tengok. Saya rasa macam ada orang masuk. Ada tak? Saya bunyi tong. Oh tak ada. Okey. Jadi macam mana nak buat tu cikgu? Okey. Dia banyak tips lah. Ada cikgu dia pakai jangka sudut. Awak ada ke jangka sudut? Saya rasa jangka sudut pensel pun tak tahu ke mana. Kan? Jangka sudut lagilah. Kan pensel tu memang ada. Pembaris. Pembaris pun tak tahu duduk mana. Jangka sudut lagilah kan. Okey. Kalau saya punya cara senang je. Saya akan tengok. Dia suruh lukis lagi satu segitiga kan. Segitiga yang sama kan. Saya akan tengok antara 12.3 ni dengan 9.5 ni siapa lagi pendek. Mestilah 9.5 kan. Takkanlah 12.3 lagi pendek. Jadi selalunya kita akan buat segitiga yang lagi satu tu mestilah ke dalam kan. Sebab kita nak dalam satu ni ada berapa segitiga kan. So saya akan ambil sisi yang pendek.
Okey, sisi yang pendek ni, sekarang ni CB kan. Saya akan tarik dia ke sini. Dan inilah C prime saya. Macam tu. So kat sini nanti dia samalah 9.5. Okey. Betul ke ni? Okey, berbeza bentuk sketch triangle A prime, B prime, C prime. Okey, maknanya saya akan tarik yang pendek. Lepas tarik apa jadi cikgu? Okey, sekarang ni lepas tarik, betul ke C prime? C prime apanya? B lah kan? Astaghfirullahaladzim, kejap. Kenapa B? Okey, sekarang ni C. Kat atas ni kan C. Kat bawah ni kan CB. B kan? So kalau dia pergi sini, takkan CC, mestilah CB juga. So ni B. Macam tu. Okey? Jadi sekarang ni, tengok sisi mana yang pendek, yang itu awak tarik dia. Maksudnya awak pecahkan lah, maknanya daripada satu segitiga besar ni, segitiga yang colour kuning ni, colour kuning ni kan, awak pecahkan lagi satu segitiga. Tu maksudnya, ya. So sekarang ni saya ambil sisi yang lagi pendek lah. Jadi kat sini, bila saya dah buat macam ni, saya akan keluarkan dia. Pula ni. Macam. Okay, bila kita dah buat macam tu, saya akan keluarkan dia. Saya lukis belah sini lah. Okay. Senang nampak kat sini lah, senang. Besar betul aku lukis. Macam ni asal. A. Ini C, ini B. Selalu dalam periksa memang kita akan lukis benda ni 40.5 darjah. Yang ni berapa? 12.3 cm. So untuk yang lagi satu segitiga tu saya akan tengok sisi mana. Okey, sekarang saya nampak 9.5 pendek. So saya akan tarik yang pendek ni lah. Kan? Bila kita tarik, jadi kita tahu kat sini adalah 9.5. Okey, C kat bawah ni tak apa. Kalau dia CB kan. So kalau kita tarik pun bawah ni mesti B jugalah. Tapi dia jadi B prime lah. Sebab dia adalah duplicate B lagi satu ni. Sekarang kita ada CB. Okey. Sekarang kita duplicate lagi satu panjang CB. So dia jadi B prime. Okay, jadi bila kita nak tulis jawapan, nak lukis segitiga yang satu lagi tu, kita akan keluarkan dia. Kita akan buat macam ni. Okay, ini 40.5. So kat sini dah B prime, betul tak? Ni sekarang ni saya nak keluarkan yang ini. Yang kali kuning. Itulah maksud segitiga lagi satu tu. Nanti awak tengok, betul tak? Okay, lepas tu, kat sini dah B prime. Bila kat sini B prime, ni B prime kan? Jadi yang lain pun sama. Yang lain pun dia akan jadi prime semua. A prime, yang ni C prime. Macam tu. So, bila kita tengok balik, betul tak? 12.3. Betul Ni kan 12.3. 12.3. Kan? Lepas tu, kat sini kan kita dah labelkan, ni kan? Kita dah labelkan 9.5 tadi kan? Betul tak? Jadi 12.3, 9.5. Jadi awak dapat satu segitiga yang lain tetapi sama je nilai dia. Itulah maksud soalan tu. Boleh tak? Tadi segitiga asal kita macam ni. Yang sebiji ni lah. Sekejap, saya padam. Ya, kejap. Ni segitiga yang asal yang kita dapat. Kan? Ni segitiga yang pertama yang dia bagi. So sekarang kita lukis lagi satu tapi tetap dapat nilai yang sama. Inilah yang kita punya jawapan maksud soalan tu. Okey, Amirul tanya. Amirul ke? Kalau yang buat segitiga yang baru tu juga mesti ada simbol prime Ya, mesti ada simbol prime. Kalau tak buat simbol prime memang salah Lupa nak cakap yang tu. Soalan ni satu markah je. Okey, tapi kalau kita tak buat simbol prime, maknanya kalau kita buat B prime, lepas tu kat sini, kita nak buat yang, ni kan? Ni kan? Okey, ni yang warna merah ni salah lah. Maknanya B prime je awak bubuh. A dengan C awak tak letak prime, tak boleh. Kena buat prime sebab kita duplicate. Kita buat lagi satu. Okey? Kita buat lagi satu segitiga. Bendanya sama je. Kalau awak tengok sama je 12.3, 9.5. Yang ni pun sama 12.3, 9.5. Macam tu.
Okey, cuma saya tak pasti aplikasi dia dalam teknologi apa. Tu tak dapat di apa? Saya buat research pun tak dapat dikenal pastilah. Ya, mungkin ada kot dalam soalan kebat nanti. Macam tu. Kita bina satu segitiga. Okey, lepas kita bina dia, kita dah bina dia, lakar segitiga kan. Lepas tu kita kena bagi tahu saiz sudut A prime, B prime, C prime. Sebab tu kita kena buat prime. Kalau kita tak buat prime, nanti kita nak cari apa? Nak cari sudut B, maksudnya kita nak cari tu tak kena lah. Okay. So sekarang bila kita dah lukis, ni memang soalan dia standard macam ni lah, soalan KBSM. Pertama lukis, kedua kena cari saiz sudut. Kadang-kadang cari saiz panjang sisi. Sekarang soalan minta saiz sudut AB prime C. Okay, jom kita tengok ya. Kita dah ada macam ni, dah comel gini. So minta A prime, B prime, C prime. Mana? A prime, B prime, C prime. So dia nak sudut apa? Ni dia nak sudut warna apa? Biru. Ni. Soalan seterusnya dia nak sudut A prime, B prime, C prime. Okay, double check. A prime, B prime, C prime. Jadi dia nak sudut A prime, B prime, C prime. So dia nak sudut dekat sini lah. Jadi bila dia nak sudut dekat situ, saya nampak dah apa petua yang awak boleh guna. Petua sinus. Yes, pandai. Petua sinus paling senang lah sebab kita nampak ini sisi dia. Kan? Carilah guna petua sinus. So petua sinus apa formula dia? Lupa dah. Kita nak cari sudut kan? So biar sudut kat atas. So sin B prime per dengan apa? 12.3 sama dengan sin 40.5 bahagi dengan 9.5. So nanti kita akan dapat jawapan B prime. Saya rasa kita akan dapat jawapan dalam sudut tirus, tak silap saya. Siapa rajin? Tolong kira. Kita akan dapat jawapan dalam sudut tirus, tetapi awak tak boleh buat jawapan dalam sudut tirus tau. Sekejap. Tapi ni dia bagi tahu memang dalam sudut tirus. ABC ABC ni yang sudut tirus. ABC asal ni, ABC asal ni, AB, yang ni warna apa ya? Pink lah. Okay, A, B, C ni, asal ni memang sudut tirus lah, B ni memang sudut tirus. Tapi kalau awak tengok gambar rajah yang awak jawab sekarang ni, kan, gambar rajah yang awak buat ni setelah awak jadikan MBGT kan, kes MBGT, awak akan dapat sudut cakah. Sebab tu saya kata mula-mula tadi, awak akan mungkin dapat sudut tirus, awak mungkin dapat sudut cakah. Maknanya dalam satu segitiga yang sama, maksud kita dapat dua segitiga, berbeza bentuk dan juga berbeza sudut. B ni tirus, yang ni B ni dah jadi cakah. Tapi teacher, why kita belajar benda ni? I don't know lah. Ya, mungkin ada lah tu teknologi dia, nanti saya jumpa, saya beritahu. Okay, sekarang cari dulu, betul tak B prime ni awak dapat sudut tirus? Siapa rajin nak kira? Ke kalkulator terbang? 57.23. Rajinnya. Suara macam Adam. Berapa? 57.23. 57.23. Okay. 57.23. So, kalau you jawab 57.23, jawapan salah. Jawapan dia apa? Sudut cakah kita tolak je lah, 180 tolak 57.23. So jawapan dia ini memang soalan paling bahaya dijawab oleh student. Sebenarnya ni adalah soalan prateraya sekolah kita. Ramai pelajar form 5 salah jawab sebab dia tak perasan yang dia lukis sudut cakah. Saya saja dia keluarkan soalan yang macam tu. Ya. So ini jawapan sebenar. Sayang kan? Dia sebenarnya 3 markah ni. 1 markah sketch, 2 markah saiz sudut ni. Jadi pelajar mungkin dapat 1 markah je lah untuk kat sini, jalan kerja. Okay, kertas 2 Okay, 1. So sepatutnya N1 kat sini lah. So dia orang dah hilang markah sebab dia tak perasan B tu adalah sudut cakah. Jadi kena hati-hati. So jawapan dia 122.77. Macam mana dapat? Kalau nak dapat senang je, 180 tolak je lah. Tolak je lah 57.23 tu. Okay, so jawapan dia memang betul lah. Ni ni jawapan dia. 122.77. Okay, awak nampak ini, siapa tanya hari tu kan masa kelas? Nampak tak? Kalau skema SPM,
dia akan letak sudut dulu kat depan. Or dia akan buat atau. Atau baru dia bagi darjah dan minit. Ni K1. So tak kisahlah ni kan. Okay. Mana-mana. Jadi kalau tanya saya memang better sudut lah dalam darjah dan minit. Saya tak pasti Cikgu Hasan tu dia adalah penanda kertas ataupun tidak. Saya tak pasti. Tapi pengalaman saya memang menanda kertas, sudut di depan, darjah minit akan di belakang. Jadi kalau kita nak senang, kita ambil yang ni sebab ini dia jarang mistik lah. Kan kalau ini kan nanti kalau 46 ni kena tengok juga belakang tu apa belakang dia ni. Kalau misalnya 5 dah kena round off, dah boleh jadi salah kat situ so better kita bagi darjah je lah. Kan. Macam ni So jawapan dia adalah 122.77. So tepat sekali ya. Macam tu. Jadi hati-hatilah soalan ni. Okey, sebelum saya lepaskan awak untuk jawab soalan MBJS sendiri, sekejap lagi saya akan bagi soalan. Dan mungkin lain sikit bentuknya, tapi saya nak tengok awak faham tak apa MBJS tu. Ada soalan nak tanya lagi tak sebelum saya lepaskan awak jawab lagi satu tu? Tak ada nak tanya? Boleh ulang balik tak yang mana? Daripada awal? Kenapa kena tukar kepada cakap? Sebab ni, cuba tengok ni sudut B ni. Sudut B ni bentuk dia sudut cakar ke sudut tirus? Awak faham tak sudut cakar tu apa, sudut tirus tu apa? Kalau macam gini, terkangkang gini, ini sudut cakar sudut cakar. Walaupun kita dapat jawapan dalam tirus, kan tirus mestilah 90 darjah ke bawah. Tapi kalau gambar rajah kita, sudut cakar, kita kena ikut gambar rajah. So kena bagi dalam sudut cakar. Kalau sudut tirus, gambar rajahnya, ya Allah, apa benda lah ni. Ada lagi. Kalau sudut tirus, dia macam ni, dia runcing. Dia runcing. Kalau runcing ni, sudut tirus. Kalau misalnya gambar rajah awak dapat runcing macam ni, kalau dah memang runcing, jawapan pun runcing, okeylah, ambil terus. Macam tu. Tapi sekarang ni, jawapan kita sudut tirus. Gambar rajah kita sudut cakar. So, kita kena follow sudut cakar. Kita kena follow gambar rajah terbaru kita. Yang soalan MBJS. Sebab sekarang ni dia minta MBJS punya case. Sudut MBJS. Sudut asal kita adalah tirus. Kalau awak perasan ni, ABC asal kita adalah tirus. Ni kan tirus. Kenapa tirus? Sebab dia runcing bentuk B. Macam tu kan. So ini tirus. Tirus ni 90 darjah ke bawah. Kalau cakar pun masuk cakar. Cakar dia mesti berada 90 hingga 180. Ini sudut cakar. Logik tak kalau besar macam ni 57? Tak logik dia mesti sudut cakar lah melebihi 90 darjah dan sehingga 180. Memang tak logik pun. 90 je dah dekat sini. Bukanlah maksudnya tak boleh. Nanti kalau tak nampak pula macam tu. Okey, maksudnya macam tu lah. Sudut cakar tu dia mesti melebihi 90 darjah. Itu dikira sudut cakar lah. Sehingga 180. Dia ada 3 tau. Sudut tirus, sudut cakar dengan sudut refleks. Sudut refleks tu pula dia mesti antara berapa? Dulu belajar waktu form 1 kot. Sudut refleks. Berapa agaknya? Oi, sudut refleks berapa? 180 hingga 360. Oh, ya ke? Yelah betul sudut refleks adalah 180 hingga 360. You all kan form 4, matematik form 4, you all ada belajar tajuk trigo tak? Form 4. Kau tak tahu kau belajar apa? Matematik form 4 ada belajar tajuk trigo tak? Sebab silibus lama dia ada tajuk trigo tau. Jadi pelajar dia faham sikit. Dia macam ni. Kalau dalam tajuk trigo tu saja depan. Dia ada 3 sukuan. 1, 2, 3, 4. Ini sudut tirus. Ini sudut cakar. Kat sini sudut refleks. Kat sini pun sudut refleks. Okey, dah pernah belajar tak sukuan ni? Form 4, matematik form 4. Ada belajar tak sukuan ni?
Ah, Tak. 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 Oh, waktu Tak. form 3? Tak juga. Tak juga. Betul ni confirm. Waktu form 3 pun tak ada. Tak. Sukuan ni. Tak ada All student take care. Tak pernah dengar. Maksudnya saya Tak. tahun depan habislah saya All student take care. Oh tak pernah ya, patutlah je blur. Okay. So kalau nak tahu maksud sudut tirus sudut cakar tu kat sini lah. Sudut tirus tu dia dalam lingkungan 90 darjah. Okay, kat sini kosong, kat sini 90, kat sini 180, 270, pusing balik sini jadi 360. Ni darjah lah. Jadi kalau kita nak ingat macam ni lah, sudut tirus dekat kawasan ni kosong hingga 90. Kalau sudut cakar pula dekat kawasan kenapa dia tak nak? Dia dah jam kejap. Ni kawasan ni sudut cakar 90 hingga 180 ni. Sudut cakar. Okey, kalau sudut refleks ni dia ada dua. Maknanya daripada 180 sehingga 360. Sudut refleks. So dia antara dua lah, sama ada sukuan ketiga ataupun sukuan keempat. So benda ni kalau you all tak belajar waktu form 3, kalau you all tak belajar waktu form 4, maknanya you all akan belajar waktu form 5 dalam tajuk trigonometri lah. Sebab dulu saya senang sikit bila syllabus lama KBSM, diorang belajar benda ni dulu, trigo ni. So bila saya masuk je tajuk penyelesaian segitiga, bila saya sebut je sudut cakar, diorang nampak dah, oh sudut cakar macam tu. Oh sudut refleks macam tu. Kan, tapi sekarang you all nampak blur lah. Walaupun saya tak nampak muka you all, tapi suara you all menandakan you all macam blur sikit. Okay, tapi dalam segitiga ni, penyelesaian segitiga ni dia dua sudut je, sudut tirus dengan sudut cakar, sudut refleks tak ada lah. Okay, sudut refleks tu tambahan tajuk trigonometri. Macam tu. Okay. Ada lagi nak tanya? Nak bagi soalan ni? You all try lah jawab kalau boleh jawab. Okay, so kalau tak ada saya bagi soalan untuk you all jawab. Ni soalan dia. Boleh zoom lah. Boleh zoom dekat apa? Dekat you all punya handset. So ni soalan dia. Cuba jawab. Nanti kita bincang. 5 minit. Kita angkat gambar sikit. Okey, nanti saya nak awak tangkap gambar awak, gambar yang awak jawab soalan ni, letak dalam WhatsApp, WhatsApp pula. Dalam ni, apa nama tu? Boleh ke letak gambar dalam mesej ni? Sekejap saya tengok. Boleh ke letak gambar? Macam tak boleh je kan? Tak boleh cikgu. Macam tu kena letak dalam WhatsApp group lah. Boleh. Takut WhatsApp group letak dalam WhatsApp group. Habislah. Okay. Buat soalan nombor 1 je dulu Nombor 2 tu tak payah buat. Sebab kalau nombor 1 dah salah, buang masa nanti nombor 2 tu. Jadi kita tengok dulu jawapan awak nombor 1 betul, baru cikgu bagi awak buat soalan nombor 2. Macam tu ya. Nombor 1 dulu.
Okey, siapa dah siap boleh letak. Cik letak gambar dalam ni. Ke saya nak panggil sesiapa? Kan banyak pula gambar Okey, saya nak tengok Zaid ada tak Zaid? Oh, daripada tadi cikgu panggil tak sahut-sahut. Zaid? Wah, rasanya dia ada dah. Okey, Zaid punya jawapan. Saya nak jawapan Zaid dengan jawapan Sofia. Dua orang letak dalam grup WhatsApp Pak Fir. Zaid dengan Sofia. Jawapan A je. Oh, lupa tak ada ni Tak ada, dia tak bagi nilai, so kita tak tahu sisi mana yang lagi panjang ataupun pendek. Tapi ni soalan lain sikit. Macam mana awak jawab? Soalan ni dia lain sikit. Dia macam-macam bentuk. Dipanjangkan sehingga titik M ni yang paling penting keyword dia. So dia bukan berada dalam ni lah, dia berada di luar. Mana jawapannya? Jawab je, tak ada malu. Dia selalunya dalam satu segitiga kita boleh pecahkan jadi dua. Kan macam ni contoh kejap. Dalam satu segitiga kita pecahkan so jadi dua. Satu yang ambiguous ni lah, yang sengit ni ambiguous lah Yang ni kan tak nampak pula. Yang ambiguous ni. Ni ambiguous, sengit kan. Ni yang segitiga sama kaki tu lah. So sekarang ni soalan tadi dia lukis ambiguous. Kalau awak perasan. Kalau awak perasan soalan tadi dia lukis ambiguous, dia nak awak cari yang belah sini pula. Kalau awak perasan. Macam mana cikgu tahu ambiguous? Sebab saya tengok sengit ni, nampak sengit. Dia lukis ambiguous ni. So awak kena cari lagi satu. Lagi satu ke sana. Ya. Dia terbalik dengan soalan tadi. Soalan tadi segitiga besar, potong ambiguous. Keluarkan ambiguous. Sekarang ni ambiguous, jadi dia besar balik. Gitulah lebih kurang, jadi besar balik. Mana jawapan Zaid dengan Sofia ni? Amirul dah siap? Aisyah? Mana-manalah yang dah siap? Satu jawapan. Senang, saya boleh semak terus. Masuk dalam Telegram, masuk kat sini semak. Lukis je orang. Susahnya. Lukis je, bukan kira bawah tu. Kenapa tak siap ni? Cepat belajar, jangan malu. So kalau ikutkan lagi dua orang tak ada ya. Siapa Nama mesej saya seorang je. Cikgu hantar kat mana cikgu? Dekat WhatsApp group. WhatsApp group 4 Fir. Okey. Sofia dah, seorang lagi Zaid. Seorang lagi Zaid. Atau sesiapa wakil lelaki nak letak Adam ke? Saya nampak pula. Cikgu apa maksud cikgu yang keluar tu cikgu? Yelah dipanjangkan sehingga titik M. Sekarang ni Maksudnya? Kalau ikutkan segitiga kan ada dua macam ni kan. Yang sebelah sini. Awak nampak ke anak panah saya ni? Macam tak nampak kan? Ni. Dia ada dua kat sini. Sekarang biasa kita lukis yang ni. Sekarang awak kena lukis yang sebelah sini. Tu maksud dia keluar. Okay. Jangan awak pergi buat macam ni ke dalam. Nampak tak? Kalau ini namanya ke dalam.
Sekarang awak kena lukis keluar. Itulah maksud saya. Tak pastilah awak faham ke tak lagi ni. Okay, kejap. Saya nak ni. Copy paste jawapan apa? Jawapan Sofia je. Ni apa? Ni paste. Okay. Ada comelnya. Okay, nanti kita tengok betul tak betul. Seorang lagi. Siapa lagi dah hantar? Siapa-siapa lah, Amirul pun boleh, Adam pun boleh. Ni jawapan Sofia. Saya tak cakap betul atau saya tak cakap salah. Okay. So you all boleh belajar di sini lah. Belajar menerima kesalahan diri sendiri dan tidak malu. Mana lagi seorang ni, cepat. Jangan buang masa. Nanti tak sempat aplikasi. Aplikasi yang 3D tu. Dah, takkan Amirul pun tak dapat Amirul. Tak ada nak pergi jawapan. Aduh. Malulah lelaki ni. Ada seorang Aisyah. Okay. Okay, saya ambil jawapan Aisyah. Sekejap. Okay, jawapan Aisyah. Lagi seorang ni. Ni jawapan siapa ya? Saya tak save nama pula. Jawapan Adam. Oh, Adam. Saya save nama Adam lain. Nombor baru ke? Okay. Sekejap. Kita ambil jawapan. Kat sini. Okay, sebelah-sebelah kenapa tak paste? Okay, lagi seorang tadi siapa? Aisyah. Copy. Betul pening. Okay. Tak bawah lah. Tak sini lah. Datuk saya ni memanglah ayat dia pening sikit. Okay, so kita tengok bolehlah kita tengok jawapan masing-masing. Okay, soalan ni baca betul-betul. Dia kata KM dipanjangkan sehingga titik M dengan keadaan sudut LKM, mana LKM? Sudut kat sini, sekejap tutup dulu. Sudut kat sini LKM ni mestilah sama dengan sudut LKM yang lagi satu tu dan panjang LM mesti sama dengan panjang lagi satu. So saya tanda dulu Saya tanda yang warna merah. Maknanya benda yang sudut ni dengan sudut ni dengan panjang ni mesti sama. Okay, jadi macam mana kita nak buat bila dia kata dipanjangkan sehingga titik M. Kita tengok Sofia buat. Betul lah tu. Maknanya KM maknanya dipanjangkan sehingga titik M. Kat sinilah dipanjangkan. Okey, cuma kat sini gambar rajah Sofia ni dia ada sikit salah lah sebab dia kata sudut tu tak salah lagi. Yang kedua, syarat kedua, sudut LKM sama dengan sudut LKM prime. Okey, sudut dia masih sama kalau tengok sekali imbas samalah. Lagi satu syarat, panjang LM mesti sama dengan panjang L prime M. LM mesti panjangnya sama dengan L prime M. Okay, kalau tengok kat sini, sama tak agak-agak ni? Nampak sama tak? Tak sama kan? So gambar rajah ni tidak menepati jawapan. Sebenarnya konsep Sofia dah dapat. Iaitu sambung je, lepas tu garis je lah. Konsep dah dapat. Cuma Sofia tak berhati-hati dari segi dia apa yang dia minta. Iaitu panjang LM mesti sama dengan panjang LM prime. Okay, kita tengok jawapan seterusnya. Jawapan Adam ya. Okay, jawapan Adam
Okey. Jawapan Adam memang okey, tapi cuma aku confuse. K ke? Cuba tulis betul-betul ya. K ke apa ni? Ni K kan? Macam R pun ya. Okey. Kalau ni, kalau tengok dia tarik M tu, kan dia kata KM dipanjangkan sehingga M prime. Ni lah maksud dia, sehingga M prime. Okey, lepas tu dia buat macam ni kan. Dia buat macam tu. So kalau kita tengok LM prime sama juga dengan LM. So betul lah gambar Raja ni betul. Maknanya LM sama dengan panjang LM prime dan ada sudut KLM pun sama. LKM pun sama sudut dia. Kita tengok jawapan Aisyah pula. Jawapan Aisyah pun samalah. Maknanya KM dipanjangkan sehingga ni dipanjangkan sehingga titik M prime. Ni dipanjangkan sehingga titik M prime. Itulah maksudnya dipanjangkan. Lepas tu sudut semua samalah. Sudut sama, LKM sama. Lepas tu LM sama dengan LM prime sama. Cuma kat sini ni belum jawapan lagi ni. Ni betul lah ni. Okey. Ni sama. Belum jawapan. Okey. Kalau awak tengok, inilah maksud saya kata tadi dekat luar. Kalau ikutkan yang asal kita yang macam ni. Ni asal. Ni asal. Yang pertama ni asal. So kita tambah lagi satu kat sini. Kan sebab dia kata mesti LM panjang dia sama dengan LM prime kan. So M prime lah kat sini. So kita sambung lah. Dia sama kan. Okey. Maknanya dia ada dekat siapa pula menyebut ni? Kat luar. Macam tu. Kalau yang soalan yang ini dia berada di dalam. Siapa pula menyebut ni ya Allah. Sekejap menari sekejap. Boy. Okey. Ni mana ni? Hai, kenapa kau bergerak-gerak pula ni? Ni tengok dia, panjang dia, panjang segitiga dia berada di dalam. Ni segitiga je ni, kita buat ni nanti dia berada di dalam. Kan? So dia berada di dalam. Yang tadi kita buat tu dia berada di luar. Maknanya kita panjangkan, dia ada dua tau, 9.5 ni, kita boleh letak kat dalam. Kita boleh letak kat luar sebenarnya. Tapi kita tengok pada soalan lah, soalan minta yang mana. Kena faham soalan tu betul-betul. So sekarang yang ini, soalan yang ini kita letak dia di dalam. Di dalam macam tu kan. Okey, tapi soalan yang ini, kita letak dia keluar. Kalau awak perasan, LM ni sebenarnya boleh je nak letak kat sini. Kan? Boleh je nak letak kat sini sebenarnya. Tapi ni kan boleh je letak kat sini. Tapi kita tak buat macam tu kenapa? Sebab kita tengok pada soalan. Soalan kata dipanjangkan sehingga ke titik ni. Maknanya kita tak boleh ke sini lah. Kita kena keluar. Tu maksud saya keluar tu. Kan? So tadi kita dapat daripada satu segitiga yang besar tu, kita dapat yang dalam ni. Sekarang terbalik, daripada dalam ni kita dapat pula yang besar. So jawapan akhir yang sepatutnya awak tulis adalah tapi ni rasanya betul sebab dia minta KL M prime. Ni M prime ni, M ni awak boleh hapuskan dia. Maknanya awak boleh hilangkan dia. So jawapan dia awak tulis macam ni. Jawapan yang sebenar Sini K, sini L, sini M prime. So ini jawapan dia. Semua orang betul, faham dah. Okey, betul dah, faham ya. Tapi dalam PEXA kadang-kadang dia terima. Maknanya kalau awak tunjuk dia punya ni pun dia terima dalam skema ataupun macam ni pun dia terima. Maksudnya kita dah buang siap-siap M tu. Ni kan asalnya ada M kan. Tapi kita buang. Untuk terjawapan tu kita buang. Kita buang kita buang M tu. So inilah jawapan dia. Okey. So ni jawapan macam tu lah nampak. Ni skema Nampak tak skema? Ni skema. Jadi semua orang betul. Semua orang buat tadi betul, cuma tak baca soalan betul-betul. Soalan nak sketch jawapan KLM prime. So awak memang kena yang dalam tu tak payah lukis. Yang awak dah buat yang asal tu tak payah lukis lah. So awak just bagi jawapan macam ni lah. KL M prime. Macam ni. Okay, bagi jawapan macam ni. Tu untuk ni lah pengetahuan awak.
Saya tak pastilah rupa para soalan KSSM macam mana, tapi setakat ni KPSM macam ni lah rupa dia. Okey, bila kita dah berjaya lukis yang triangle KLM prime ni, baru kita tengok apa soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia bagi luas segitiga KLM prime ni 86.81, cari jarak terpendek antara titik L dan garis KM. Ni nanti saya rasa awak boleh buat sendirilah dekat rumah. Memang kat rumah pun sekarang ni. Maksudnya boleh buat nanti selepas waktu saya lah. Yang ni saya rasa luas ni study yang hari tu lah, luas apa? Luas apa nama tu? Luas apa aku nak cakap ni? Luas segitiga hari tu. So luas dia adalah benda ni 86.81. So dia nak cari jarak terpendek. Saya rasa sebenarnya soalan ni memang awak tak boleh jawab pun nombor 2 ni. Sebab awak tak ada nilai apa pun kat sini, betul tak? Satu nilai pun tak ada, tak boleh jawab. Sebenarnya nilai tu ada di soalan A. Ni tak payah jawab lah. Ni saya bagi contoh je lah. Maknanya kalau soalan nombor 1 lukis, soalan nombor 2 mungkin cari luas. Yang macam ni soalan nombor 1 lukis, mungkin soalan nombor 2 cari sudut. Yang ni. So soalan memang kita tak dapat bajet. Setiap satu soalan ADMAT tu semua berlainan. Dia tak akan copy paste. Kalau macam soalan subjek lain contohnya subjek bio. Kalau dia tanya meiosis, soalan tahun depan pun mungkin tanya meiosis juga. Maknanya meiosis tu tak akan berubah, tak akan hilang satu huruf S ke, ataupun dia buat meiosis tu bergerak-bergerak ke gambar dia ke, tak ada. Maksudnya meiosis lah. Tapi soalan ADMAT, kejap awak buat soalan dia macam ni. Sekejap awak buat soalan dia macam ni. Kejap lagi cikgu bagi homework, soalan dia lain pula. Jadi ADMAT ni kita tak boleh nak tahu soalan dia keluar yang mana. Sebab tu kita kena buat latihan banyak-banyak. Sebab kadang-kadang dalam 10 latihan yang kita buat tu mungkin ada satu yang sama macam kita buat. Kalau awak jawab 2 soalan lepas tu bajet dapat A, memang tak lah. Ataupun buat 2 soalan bajet lulus. Memang susah lah nak dapat dalam ADMAT ni lah. Sebab dia soalan dia memang setiap satu tu adalah soalan yang berbeza. Tak macam subjek lain. Subjek lain masih ada yang sama, masih ada yang berbeza. Maksudnya lain lah, ADMAT ni memang lain. Okay. So ni memang awak tak boleh jawab lah sebab memang maklumat dia ada pada soalan A. Ada pada soalan A. Okay. So sebelum saya habiskan MBJ, saya nak masuk aplikasi, tak sempat dah tidak ni. Ada soalan tak nak tanya? Okay, ada. Tak ada Okay, nanti saya akan bagi soalan. Jadi bila awak dapat kes MBGT tu, awak tengok sama ada awak perlu lukis ke dalam, ni masuk ke dalam dia kan macam ni kan. Sama ada awak perlu lukis ke dalam. Okay, 1, 2 dapat ni kan. Ataupun awak perlu lukis ke luar. Jadi terpulang pada soalan. Awak kena pandai-pandai tengok. Pandai baca soalan lah dia minta yang mana. Tapi normally untuk silibus KBSM, soalan memang lukis ke dalam. Yang soalan yang kedua awak buat ni adalah soalan, ini untuk soalan budak cemerlang ini soalan trial negeri Kedah. Ni yang awak buat ni kalau boleh jawab, memang dah boleh jawab trial lah ni kiranya ni. Ni kan, ini adalah soalan trial Kedah. Modul cemerlang. Dia ada 2 modul Kedah ni, satu Galus, satu cemerlang. So ini modul cemerlang macam tu. So awak sebenarnya dah boleh jawab trial, awak dah jawab SPM sebenarnya. Silibus KSSM sekarang ni memang macam awak lah, memang dah boleh jawab pun, memang pandai. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya pergi pada aplikasi Okay, aplikasi. Tapi itulah, saya tengok kuis tu ramai pula salah yang minggu lepas tu. Soalan yang tu kot, yang aplikasi tu. Sekejap kita tengok yang mana sempat-sempat lah. Kalau tak sempat, saya akan bagi video lah aplikasi tu. Sekarang pukul berapa? Banyak lagi tak masa? Sebabnya petang ni banyak lagi masa. Okay, aplikasi. 3 soalan je. Okay, kalau awak tengok buku teks awak tu, dia soalan buku teks tu, dia ada banyak aplikasi dia aplikasi pertama dengan aplikasi kedua. Okay, saya tak ambil aplikasi pertama tu sebab saya rasa awak mungkin mampu faham.
Aplikasi pertama, buku surat, buku teks pula ada kat bawah pula. Apa tengok buku teks awak Dia ada soalan aplikasi yang dia lukis macam padang tu. Bukan padang, dia bentuk segitiga tu. So sekarang ni yang saya nak tekankan hari ni aplikasi kedua yang mana dia bentuk 3D ni. Ni, soalan sekarang dia bentuk macam ni, 3D. Dia tak ada dah bentuk macam tadi tu. Ya. So kalau bentuk 3D ni dia tak pernah lagi saya nampak soalan ambiguous yang dia lukis daripada bentuk 3D ni. Tak ada, tak pernah lagi saya nampak lah, tapi tak tahulah untuk batch awak. Cuma saya tak pasti 3D ni you all dah belajar waktu form 3, betul tak? Waktu form 3. Ingat tak ingat tu? You all belajar waktu form 3, betul tak? You all? You all? Ke saya seorang ni? Ada orang ke tak ada orang ni? Ada. Waktu form 3 belajar, betul? Matra. Apa tah nama dia? Ni bentuk-bentuk macam ni. Segitiga, bentuk segitiga dimensi tu. Waktu apa? Form 4? Form 3. Form 3. Form 4 ada belajar? Form 4 saya tak ada. Tak ada? Tak ada. Korang ni tak ingat ya apa yang korang belajar? Itulah dulu waktu form 3 dapat soalan bocor kan. Jadi study yang bocor je lah. Admit memang tak akan ada soalan bocor Okey, aplikasi penyelesaian segitiga yang kedua tadi ambiguous Kita tengok pada contoh 17, siapa ada buku teks, you all boleh buka buku teks mungkin lebih jelas lagi kat situ. Ini bentuk segitiga, orang panggil matra-matra lah. Ni. Jadi kat sini you all kena ada imajinasi yang bagus lah untuk jawab. Okey, macam saya memang tak berapa suka Saya tak suka soalan yang berkaitan dengan gambar rajah. Macam soalan ni lah. Saya tak suka. Saya hanya suka persamaan je, persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, log ke set ke. Itu memang saya suka. Tapi bila melibatkan gambar rajah ni memang saya tak berapa nak suka sebenarnya Saya kurang, saya bukan orang visual. Okey, so kat sini kita tengok rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma kaca. Dan lakaran bagi prisma itu. Keratan rentas itu, prisma itu berbentuk segitiga sama sisi. Ni segitiga sama sisi. Apa maksud tu? Berukuran 6 cm setiap sisi dan tinggi prisma itu ialah 8. Sekarang prisma ada dua lah. Awak tengok yang dia label A, B, C, D, E, F ni lah. Jangan tengok yang ini Ini saja je bagi gambaran. Tengok yang kat sebelah sini. Ni yang second right ni. Jadi yang saya nampak kat situ dia bagi tahu tinggi saya nampak 8. Ni tinggi prisma tu 8 ni. Kenapa? Tinggi prisma tu 8. Yang ni lah tinggi. Jadi awak kena ingat balik waktu awak belajar form 2, tinggi yang mana? Sisi yang mana? Prisma waktu form 2. Jadi sebenarnya bukanlah waktu awak terus lupa apa yang awak belajar waktu form 2, form 3 tu tidak. Dia bawa sampai ke form 5. Maknanya kena ingat. Okey, ni 8 cm tinggi. Tak payahlah 8 cm ni. Buang masa. 8 je. Tinggi ni 8. Okey, so sekarang 6. 6 tu yang inilah. Kan dia kata sisi kan. Keratan rentas. Jadi awak kena tahulah maksud keratan rentas lah. Keratan rentas pula tak tahu kan. Cikgu padam. Keratan rentas yang mana? Dulu waktu form 2 kan belajar. Ni keratan rentas yang ni Dia punya ni lah. Ni. Keratan rentas dia. Yang tapak dia lah tu keratan rentas tu. Muka dia kita panggil. So sekarang ini 6. Semua 6. Betul tak? 6 cm setiap sisi. So 6, sini 6. 6 lah. Jadi tinggi ni 8. Okey, jadi sekarang ni soalan apa ya? Saya saja je baca label dengan gambar rajah baru baca soalan. Okey, soalan nak sudut antara BD dan CD. BD mana BD? BD dan CD. Dia nak apa ni? Soalan nak sudut BD dan dia nak sudut BDC. BDC. Inilah dia nak sudut antara BD dan DC. So BD yang mana? Cikgu labelkan BD yang ni. Ni BD yang ni. Lepas tu CD yang mana cikgu? CD yang ini. Yang itu. Sebab tu awak memang kena pandai, maknanya kena tahulah matra tu, maksudnya pandai nampak lah. Dia macam tu So dia nak sudut yang ni. Tada, dia nak sudut yang tu.
Jadi kalau kita nak kira dalam prisma tu susah nak kira, betul tak? Macam susahnya, sengit-sengit kepala. Jadi kita, sebab tu buku teks tu dia keluarkan dari macam ni. Macam ni. Dia keluarkan dalam bentuk ni, senang nak kira. Jadi kita tahu kalau kita nak cari, kita sebenarnya nak cari apa? Sudut ni lah, sudut BDC ni. Ni yang kita nak cari. Okey ni nampaknya soalan buku teks tu dia keluarkan. Okey, nak keluarkan pun kena tahulah. Okey, sekarang ni dia nak keluarkan yang dalam ni lah semua yang saya buat memerah ni dia keluarkan. Okey, dia keluarkan tapak dia, awak tengoklah tapak dia memang 6. 6 ni lah tapak dia 6. Okey, mana datangnya 10 ni cikgu? Okey, kalau kat sini 8 kan? Kat sini 8, dekat sini memang samalah, ni kan 6. Boleh nampak tak? Jadi nanti dekat sini dia jadi 10, hypotenuse. Saya tak pasti awak boleh nampak ke tak ni. Ni yang colour kuning ni. Yang saya colourkan kuning semua ni. Maknanya kalau kat sini 6, kan kita tahu memang keratan rentas semua sisi je 6. Ni 6. Okay, ini 8. Tinggi dia 8. So kat sini mesti 10 lah guna hypotenuse. 10. Jadi sebab tu dia dapat sini 10, sini pun 10. Sini 6. Sebab tu dapat macam tu. Itu yang saya kata, awak kena faham yang waktu form 3 awak belajar tu supaya awak boleh keluarkan dia dalam bentuk 2D. Daripada 3D ni jadi 2D supaya senang kita nak kira. Macam tu. Okey. Jadi lagi sekali ya. Lagi sekali. Kita padam semua. Jadi awak tengok dekat sini ya. Ini yang saya colour ni yang awak keluarkan. Okey. So sekarang kat sini apa colour ni? Sekejap. Merah. Dekat sini 6. Okey, dekat sini 8. Dekat sini 10. Jadi kalau kat sini 10, sini pun 10. Sini pun memang kita tahu dia punya sisi memang 6. Jadi dia keluarkan jadi 10, 10, 6. Gitu. Okey, sebelum saya teruskan nak tanya. Kalau tak ada cakap tak ada. Tak ada Okey, bagus. Tak ada. So sekarang ni dia nak sudut antara BD dan CD. Inilah dia nak sudut ni. BD dan CD ni, BD ni CD. Itulah dia nak sudut tu. So dia nak sudut apa? Sudut BDC. Jadi sekarang ni awak ingatlah balik kalau CCC kena guna apa? Kena guna petua kosinus. Ya, CCC. Dia bagi semua sisi yang hari kita belajar kan. Jadi dia nak kita kena guna petua kosinus lah. So dia nak sudut ni. Kita dah ada jawapan. Nampak ni? So dia buatlah macam ni. 6 kuasa 2, 10 kuasa 2, 10 kuasa 2 bla bla bla. Dapat ni. So nanti dia buat semua ni. Dia dapatlah 34.92 kat sini. 34.92. 34.92. Dapat kat situ. So bila kita dapat ni, bila kita dapat jawapan, perkara pertama you all buat, kalau you all dapat jawapan, you all tengok balik gambar rajah you all tu. Kalau dia memang betul tirus, betul lah 34.92. Kalau misalnya kita keluarkan, gambar rajah kita sudut cakah. So kita kena bagi jawapan dalam sudut cakah. Walaupun kita kira dapat dalam sudut tirus. Ni sudut tirus macam tu. You all kena tengok. Tapi kalau ni betul lah 34.92. Kalau tengok kat sini pun memang sudut tirus. So betul lah ambil je 34.92. Ni lah jawapan dia. 34.92. Okey, senang Jadi ingat baliklah petua kosinus tu. Siapa yang dah lupa tu memang kena ingat. Okey. Soalan yang seterusnya ni masih senang lagi. Ni jawapan. Okey. Soalan seterusnya luas segitiga BCD. Luas segitiga. Ni luas ni. Dia nak luas ni, senanglah. Bila dah ada sudut, gunalah formula luas tu setengah betul lah, setengah AB sin C. Kita ada dua kan luas, satu setengah AB sin C, satu lagi formula Heron tu kan. So you all boleh guna yang mana you all suka. Kalau saya memang suka yang ni lah, senang nak ingat. Setengah AB sin C kan. Jadi masuk 10-10, yang kapit dia letak kat sini. Okay, sin C. Dah jam dah. Okay, sin C So masukkan kat sini. 34.92 tu lah. So awak dapatlah luas dia. So kalau boleh unit kalau nak tulis luas mesti ada kuasa 2
unit. So kalau nak selamat tak payah tulis. Sebab kalau kita tertulis, contohlah you all macam terrajin nak tulis 28.62, 2 lebih sikit tak apa, jangan kurang. You all pun tulis cm, salah lah. Sebab luas dia mesti ada kuasa 2. So hati-hatilah. So better unit tak perlu tulis. Kalau tak tulis tak salah Dalam matematik tambahan, kalau tak tulis unit tak salah. Dalam matematik salah. Macam tu. Okay. Soalan yang seterusnya, sudut antara satah BCD. Yang ni yang mencabar. Sudut antara satah BCD. Mana BCD? Mana BCD? Okay, BCD satah ni lah. Dengan satah tegak. Masya Allah, satah tegak BCEF. Okay, kita padam. Ni you all tengok lah. You all boleh tengok buku teks you all nak apa. Kalau you all nak coret-coret buku teks tu dengan pensel. Okay, lepas tu kena padam balik. Okay, sudut BCD. Inilah satah. Sudut antara satah. Kita tengok satah dulu. Satah BCD. Apa kata kita color kot. Satah BCD yang ni lah. Okay, satah ni dia melekat dengan satah tegak BCEF. Mana BCEF Oh, yang depan. Ni. Gitu. Maksudnya, macam nak cakap dia macam ni. Ini satah BCEF. So benda tu satah yang BCD tu macam ni. Segitiga tu tangan saya, yang tu macam ni. Jadi dia nak sudut antara satah BCD ni dengan satah tegak BCEF. Dia nak sudut apa? Yang kat situlah. Jadi sebab tu awak kena ada bayangan. Untuk jawab soalan ni kena ada bayangan dan dah belajar 3 matra-matra tu lah waktu form 3. Okey. Jadi kita tengok sebenarnya kat mana terletaknya sudut tu. Okey, yang ni soalan C penyelesaian C. Tada. Benda dia buat ni. C. Okey, berdasarkan rajah di sebelah, sudut antara satah BCD dengan satah tegak BCEF ialah sudut DGH. Okey, awak tengok ya. Yang saya buat color merah ni. Ni, alamak, tangan saya ni belot pula. Tak lurus. Ni, ini. Jadi kan kat situ dia ada satu ruangan kat situlah sudut segitiga. Okey, jadi sekarang ni sudut DGH. Mana DGH? DGH. Kat sinilah sudut dia. So kita nak cari sudut dia. Jadi kalau kita buat tadi macam tadi kan, ni satah, ini tangan saya. Jadi dia nak sudut mana? Jadi sudut yang kat bawah ni. Yang sudut yang mencantumkan, senang cerita, sudut yang mencantumkan satah dengan satah. Macam ni aku nampak. Satah dengan satah. Nampak ke? Kalau awak cari kat atas ni tak cantum, buat apa nak cari? Dia nak cari sudut yang bercantum. Bercantum antara satah dengan satah. Tapi kalau ikutkan bercantum, lebar tapaknya lebar gitu kan. Lebar bawah ni. Tapi dia tak carilah situ. Dia cari dalam bentuk ni. Awak tengok dalam bentuk segitiga ni. Dia kan bercantum ni kalau ikutkan. Bercantum garisannya kat sini. Ni sudut. Kan. Tapi dia tak carilah dekat tepi sini. Dia cari yang tengah-tengah. Tengah-tengah tu. So terbentuklah segitiga. Bersudut tegak lah kat sini. Okay, so kita tengok DH. DH dia ambil 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. So DH ni sebenarnya dia ambil hypotenuse juga. Dia asalnya macam ni. Macam ni kan. Ni 6. Kan dia nak yang ni. Dia nak yang ini. So ini 6. Ini kan bila bahagi 2 jadi 3. So dekat situ lah dapat 6 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 dapatlah yang dekat sini. Dapatlah kat sini. Maksudnya ini warna apa warna hijau. Warna biru lah. Kat sini ni. Kalau awak nampak lah. So memang awak kena pandai lah. Orang nak jadi engineer, dia hebat lah benda-benda ni. Kalau dia nak jadi doktor, mungkin dia blur-blur sikit. Okay. Jadi kita nak, dia nak cari yang ini. Sini kan kita tahu semua sisi 6. Ni pun 6, ni pun 6. Semua ni 6. Tapi kalau kita nak cari ni je, 6 bahagi 2 lah 3. So kita ambil belah sini je. So sebab tu dia dapat yang kat dalam tu. Saya padam ni. So dia dapatlah kat sini.
Dia kira dapat 5.1962. Awak tengok dia bagi jawapan 1, 2, 3, 4, 5. Dia mesti bagi lebih. Dia tak akan bagi kurang. Maknanya mesti lebih pada 4 angka bererti. Kalau awak nak bagi cukup-cukup, kalau awak nak bagi cukup-cukup 4 angka bererti, nanti awak akan jadi macam tak cukup. Faham tak? Kalau kita nak bagi 4 angka bererti, nanti ni kan round off atau jadi dia senang cerita dia ambil 5. Boleh, tak ada masalah. Ambil lebih lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dah dapat kat situ. Yang ni dia guna hypotenuse biasa je. Okay, bila awak dah ada sudut, ni saya lukis Bila awak dah ada sudut macam ni kan, dia macam ni, macam ni, macam ni. Okay, so kat sini awak ada 5.1962. So ini yang awak nak cari. Okay, so kat sini awak tahu tinggi memang ni, tinggi Tinggi memang 8, so 8. Jadi dia guna hypotenuse yang awak belajar waktu form 3 tak silap saya. Tan dia pakai tan. Kenapa tan? Kan awak hafal apa tu? So Cha tua tu. Kalau nak pakai so tak lengkap jadi dia pakai tua. Sebab nilai dia ada. Okay, so dia buatlah tan. Sekejap, apa pula ni? Okay, dia buat tan tan theta lah, yang inilah yang kita nak ni, theta lah, anggapkan dia theta lah Okay, so tan tu apa? Ni kan, opposite bahagi dengan adjacent. Kalau ini hypotenuse, kan, serong mestilah hypotenuse. Sebab tu dia guna tan. Kalau dia guna sin, boleh ke? Sekejap kita cuba sin. Kalau sin, dia mesti ada hypotenuse, opposite dengan hypotenuse, tapi hypotenuse tak ada maklumat, so tak boleh gunalah. Macam tu. So kita kena bijak juga. Bahagi dengan hypotenuse tak tahu. Semua tak tahu. So last kali bila buat sin tak boleh. Bila buat cah tak boleh. Cos tak boleh. So yang boleh tawa. So dia buatlah macam ni. So dapatlah sudut tu. So sudut tu check Kalau memang tirus, okey, teruskan dengan 33 darjah. Kalau dia berada di cakah, kita cakah lah. Tapi sekarang ni dia segitiga bersudut tegak ni dia takkan dapat cakah. Dia memang tirus. Sebab jumlah maksudnya dia memang akan dapat tirus dua-dua ni. Ni 90 dah. Macam tu. Okey. Ini saya terangkan secara laju lah juga sebenarnya Ada apa-apa nak tanya tak? Sebab saya mengandaikan yang awak faham satah waktu form 3 dan awak ingat. Tu andaian saya lah. Okey, ada nak tanya tak? Tiada. Tak ada Okey, kalau tak ada, saya try awak, saya cuba test awak jawab satu soalan. Cuba. Okey, soalan ni. Lepas tu habislah kelas kita. Soalan ni. Saya rasa bawa jawab A je, 3A je. 3B tu mungkin panjang sikit kot. So kita jawab 3A dulu. Okay, saya nak awak cuba jawab 3A. Yang ni awak boleh tulis jawapan dekat message. Dekat WhatsApp, WhatsApp pula message Ni jawab 3A je. Luas satah ACQ. Saya nak tengok awak baca apa? Awak baca gambar rajah tu. Okay, ni dalam buku teks. Saya tak pasti soalan nombor berapa. Awak boleh check dalam buku teks awak. Okay, jawab sekarang Luas satah ACQ. Luas luas. Ada dua formula luas. Sama ada AB Sinsi ataupun formula Heron. Tunggu jap. Jawapan tak pasti apa. Ni soalan nombor. Tengok jawapannya. Yang lain cuba jawab.
Sunyi je. Soalan berapa saya ambil ni? Siapa tahu muka surat berapa? 266 eh? Surat 266. Okey. Jumpa dah. Sikit. Oh, nak jawab bing boleh sebenarnya. Jadi kalau dia sebenarnya boleh guna formula apa-apa, tapi kalau ikutkan yang senang guna formula Heron Formula Heron tu kita kena tambah semua sisi, lepas tu bahagi 2, betul tak? Lepas tu nanti masukkan dalam formula, mana formula dia? Ni kira S lah. Lepas tu tolak. A tolak S, B tolak S, C tolak S. Kenapa kita kena guna formula Heron ya cikgu? Sebab awak tak ada sudut. Memang awak kena guna formula Heron ni lebih senang. Ada awak nampak sudut? Tak ada kan? So nak senang memang kena guna formula Heron. Okay, tak apa, kita tengok nanti. Jadi awak kena cari sisi dia kat sini. Menggunakan hypotenuse. Ni sisi ni cari berapa, sisi ni cari berapa, sisi ni cari berapa. So label lah ini 6, so ini 8. Lagi apa? Lagi. So sini 4. Sini panjang sini 6. Alamak, bateri. Sekejap. Pulakan batik air. Okey, dapat tak? Dia memang hypotenuse lah semata-mata. Dan tambahan formula Heron lah. Sekejap, tengok ada orang letak jawapan tak. Oh, belum ada. Yang ni saya nampak dah 86 ni memang selalunya pasangan dia 10 kat sini. Dapat dah 10 kat sini. Yang ni lah awak kena guna hypotenuse. 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca kuasa. Hypotenuse kan, lupa pula Kang. Hypotenuse, jangan lupa. Kenapa tambah? Sebab kita nak cari hypotenuse Kita nak cari yang sending. So kalau kita nak cari yang sending, kita kena tambah. Kalau kita tak nak cari yang sending, kita tolak. Kalau kita nak cari sisi, kita tolak. So sekarang ni semua kena tambah sebab kita nak cari yang sending ni. Yang sending ni sending. Ni semua sending. Sending kepada hypotenuse. Awak nampak tak? Ke saya seorang je yang ni? Ni dia punya. Nampak. Nampak okay. Hypotenuse tu. So saltah yang sama adalah B. Mana B? B
PDR. 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 So jawapan dia awak akan dapat luas dia adalah 31.24. Okay, 31.24 jawapan dia. 0.24. Saya terus bincang jimat masa. So ni awak kira 8 dengan 4, 8 kuasa 2, 4 kuasa 2, so awak dapat 8.9443. 8.9443. Hypotenuse 8 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca kuasa. Ni we call hypotenuse. Ataupun jarak lah. Panjang kan jarak lah. Okay, so yang ini kita dapat 4 kuasa 2 dengan 6 kuasa 2, so dapat 7.211. 7.2. Dia memang banyak nombor 1, 1, 1. So kita ada 3 sisi. So kita cari S dia, nak cari luas 10 tambah 7.211 tambah 8.944. 3 ni memang kena guna formula Heron sebab kita tak ada sudut. Bahagi 2 tau, dia bukan bahagi 3. Dia memang formula Heron tu, dia memang bahagi 2. Ni. Formula Heron dia memang bahagi 2. Walaupun ada 10, tapi memang dia bahagi 2. Okay, so kita dapat kat sini, jawapan dia berapa? 13.07. Ambil 08 terus dah senang. 13.08 4 angka berarti. Okay. So dekat sini 13.08 kan? So formula Heron tu macam mana? So luas sama dengan letak dulu 13.08 tu, S tu dia mesti punca kuasa. Okay, satu-satu ni setiap satu sisi ni kena tolak. Betul ke ni? Kena tolak. Maknanya S tu tolak A. Saya salah formula ke tadi? S tu tolak A. Dia mesti nak cerita macam ni lah. Kalau awak lupa formula, mestilah yang besar tolak yang kecil. Takkanlah yang kecil tolak yang besar. Kalau yang kecil tolak yang besar, kalah yang kecil tu. Yang besar tolak yang kecil. 13.08 tolak 10. Lepas tu 13.08 tolak 7.21 1. Lepas tu 13.08 tolak 8.944 3. Pandai-pandailah tekan kalkulator. Nanti dapatlah jawapan macam kat atas tu. 31.24. Okey, kecuali jawapan dalam kutip salah. Okey. Lebih kurang lah. Kalau lari sikit pun tak apa. 31.25 ke, 31.242 ke. Lari belakang tu sikit tu tak apa. Janganlah orang lain 31.24 tiba-tiba awak dapat 15. Tu lari jauh. Okey, kalau lari 1-2 mata tu tak apa. Okey. Boleh tak semua? Semua ada tak lagi ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Awak faham ke tak ni? Faham. 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 Okey, yang soalan lagi satu tu yang sama dengan satah ACQ. Luas yang mempunyai sama dengan satah ACQ. Ataupun kalau macam saya laju sangat, awak boleh tengok dalam buku teks lah untuk soalan ni ni saya bagi gambaran kasar lah. Okay, so sekarang ni dia nak luas satu lagi satah yang punya luas yang sama dengan ACQ. So jawapan dia bagi adalah BDR tak silap saya. Betul tak BDR? Betul, DBR lah, sama je. DBR kat sini. Sekejap yang ini awak kena gunakan awak punya daya penaklukan awak lah. Luas kita dah dapat luas kat kawasan ni, kat yang warna biru tu. So dia minta satu lagi satah yang punya luas yang sama dengan ACQ. Satah tu dia memang kena berbentuk macam
dia Satah ni, apa maksud Satah ya? Awak belajar matematik? Okay. Dia maksudnya dia berada di antara satu, apa orang kata, cantuman dengan cantuman lah, cantuman macam ni kan. Contohnya cantuman apa ni, segi empat ni dengan yang kat bawah ni. So Satah tu mungkin dia berada di antara dua tu. Dia macam jambatan lah Satah ni, dia mencantumkan. Macam tu lah, lebih kurang lah. Mungkin saya salah ke, awak boleh tanya cikgu matematik awak. So ini jawapan yang dia bagi. Kenapa sama? Bila awak tengok dia putar-putarkan, maksudnya bila awak tengok dia sama, nilai dia sama. Maknanya kat sini 64. Tadi kita ada 64, apa tadi? Yang asal kita ada 84, 64, yang sisi-sisi ni. Ni 84, yang asal 64 lagi seorang, kita ada 86. So kat sini pun bila dia buat kat sini, dia ada benda yang sama. Maknanya dia punya kat sini 64. Maksudnya dia punya kedudukan tu samalah. Maknanya 64, yang ini pun yang ni 8 berapa ni? 84 ya. Yang ini adalah 68. So bila dia sama tiga benda ni dengan yang tadi, Satah asal tadi, so luas dia mestilah sama. Kalau awak pusing ke sana, dia memang kena bayangan kalau awak pusing ke, kalau awak rasa macam cikgu saya tak nak pilih jawapan tadi, apa jawapan awak nak? Contohnya awak nak jawapan apa je? Awak nak jawapan apa contohnya? BDR sebab kita dah nampak. Contohlah awak nak ambil AB apa? ABR ke? Macam pelik je kan? Contoh awak nak ambil kat sini lah contohnya. Sama juga BDR tak boleh. Memang BDR lah. Kau ada nampak jawapan lain yang lebih logik? Saya tak nampak pula. Dia memang BDR lah. BDR. Sebab dia sama tiga-tiga ni. Yang ni pun sama. Maksudnya Kalau yang asal ni. Mana? Cuba bagi tahu. Saya buatkan. C S. Oh sini. Ni ke? Sama tak? Tak sama kan? 84. Yang ini berapa?